Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Nama saya Dr. Kamisa. Saya mempunyai pengalaman yang luas di dalam pemasaran. Sebelum ini saya pernah menjadi pengurus pemasaran di sebuah GLC. Saya juga pernah menjadi pensyarah subjek pemasaran dan kini saya mempunyai syarikat berunding pemasaran digital saya sendiri. Jadi saya wujudkan channel ini adalah untuk berkongsi dengan anda semua ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan pemasaran. Maka sekiranya anda adalah pelajar-pelajar pemasaran ataupun peniaga-peniaga kecil, saya percaya video-video yang saya akan kongsikan di channel saya ini akan berguna dan memberikan manfaat kepada anda. Jadi saya syorkan anda untuk subscribe channel saya supaya anda dan saya juga kita sama-sama dapat berkembang di dalam perniagaan kita. Maka untuk video yang pertama ini, saya nak perkenalkan dulu dengan anda benda yang paling asas iaitu apa sebenarnya yang dinamakan dengan pemasaran digital. Saya percaya anda biasa dah dengar dengan terma pemasaran digital ini, tapi mungkin sebahagian anda ni masih keliru dengan konsep-konsep asas di dalam pemasaran digital. Jadi kalau anda nak tahu dengan mendalam, tontonlah video saya ini sampai habis. Pemasaran digital ini adalah sebarang usaha pemasaran yang kita gunakan di ruang digital untuk kita menyampaikan mesej-mesej pemasaran kita. Sama ada kita gunakan email ke, laman web ke, media sosial ke, pengiklanan berbayar ke. As long as saluran yang kita gunakan itu adalah saluran digital, maka itulah pemasaran digital. Pemasaran digital ni sebenarnya ada dua pendekatan yang ramai tidak tahu, iaitu pendekatan inbound dan outbound. Apa bezanya? Outbound ni kita push message kita ini keluar ya, tanpa pelanggan rela pun untuk mendapat atau mendengar message pemasaran kita itu. Sebagai contoh mudah, kita gunakan pengiklanan berbayar dan kita push iklan kita ni kepada audiens sasaran kita. Itu sebenarnya audien-audien kita ni tak mengharapkan pun untuk mendengar message pemasaran kita. Sebaliknya, inbound ini special sikit ya. Kita ni tak payah dah keluarkan modal untuk buat pengiklanan berbayar. Sebaliknya, pelanggan-pelanggan akan datang sendiri kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kongsikan ilmu-ilmu yang berguna kepada mereka dan ilmu-ilmu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh mudah, kita buat blog, ya, kita kongsikan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah-masalah pelanggan. Ya. Kita beri penyelesaian kepada mereka. Itu adalah inbound. Begitu juga kalau kita kongsikan video-video di YouTube ini dan kita berikan mereka ilmu-ilmu yang berguna. Dan apabila pelanggan, audiens sasaran kita ni merasakan ilmu yang kita kongsikan ini ada ilmu yang memang mereka cari, maka mereka dengan sukarela akan subscribe kita. Jadi, itulah yang bezanya inbound dan outbound. Kalau kita berniaga, tentulah matlamat kita nak dapat pelanggan yang ramai dan supaya kita ni dapat lebih keuntungan. Tetapi untuk mencapai matlamat ini, kita tidak boleh hanya menumpukan kepada satu platform pemasaran digital sahaja. Sebab kita kena ingat, ya, cita rasa pelanggan ini berbeza-beza. Ada yang lebih gemar menonton video, maka mereka akan biasanya cari maklumat di YouTube. Ada yang tak suka tonton video, lebih gemar membaca, mereka akan mencari artikel-artikel di blog. Ada yang lebih kepada suka hiburan, mereka tak suka dah, terutamanya golongan muda, mereka dah tak pergi dah Facebook, mereka pergi ke TikTok. Begitulah ya. Cita rasa pelanggan-pelanggan, kemahuan mereka ini berbeza-beza. Jadi kita tidak boleh menghadkan saluran pemasaran digital kita ini kepada satu tempat sahaja ataupun menggunakan satu platform sahaja. Namun begitu, sebagai peniaga-peniaga kecil terutamanya, kita akui adanya kekangan-kekangan masa, tenaga dan wang untuk kita laburkan di dalam pelbagai platform. Jadi gunakanlah apa sahaja di atas kemampuan anda, tapi sekali lagi jangan hadkan kepada satu saluran dan kena pastikan mesej pemasaran yang kita sampaikan di semua saluran yang kita gunakan ini mestilah konsisten.
Pemasaran digital ini ada pelbagai strategi yang kita boleh gunakan untuk menyampaikan mesej pemasaran kita. Antara yang popular yang pertama tentulah anda semua tahu iaitu pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial ini dia ada dua kategori iaitu secara organik dan secara berbayar. Apakah perbezaan kedua-duanya? Secara organik ini, biasanya algoritma platform media sosial yang kita gunakan, mereka akan sebarkan kandungan kita ini pada audiens yang agak terhad. Jadi kalau kita hendak kandungan kita ini tersebar luas, kita buatlah kandungan-kandungan yang boleh menjentik perasaan audiens kita ini untuk kongsikan kandungan kita ini kepada orang lain. Jadi kalau kita mampu membina kandungan-kandungan yang menarik, yang boleh menjentik emosi audiens-audiens kita sehingga mereka ini terdorong untuk kongsikannya kepada orang lain, maka kandungan-kandungan kita ni akan cukup berkesan tanpa perlu pun kita membuat bayaran kepada platform-platform yang kita gunakan. Sebaliknya tadi platform berbayar tadi, saya dah katakan apa perbezaannya. Kalau organik, biasanya algoritma platform media sosial itu mereka akan akan limitkan kandungan kita ini, sebaran kandungan kita ini akan dilimitkan kepada jumlah audiens yang terhad. Jadi kita mengharapkan kandungan kita ni cukup berkualiti lah supaya secara organiknya audiens kita ni dapat sebarkan kandungan kita ni kepada orang lain. Sebaliknya kalau pengiklanan berbayar, mana kita bayarlah kepada platform media sosial yang kita gunakan supaya kandungan kita ni dapat disebarluaskan kepada jumlah audiens yang kita mahukan. Jadi sebab semua platform-platform pun tentunya mereka pun nak menjana keuntungan. Jadi cara bagaimana mereka nak dapatkan keuntungan daripada pelaburan besar yang mereka gunakan? Tentulah dengan pengiklanan berbayar. Seterusnya adalah pemasaran enjin carian atau lebih popular dikenali sebagai SEO. SEO ini adalah kita mengharapkan bahawa laman web kita ini ataupun profil perniagaan kita ini akan dipaparkan di tangga-tangga teratas hasil carian pelanggan di enjin carian, termasuklah di Google. Kalau kita tidak menggunakan taktik SEO ini secara efektif, kemungkinan besar laman web kita ni berada di ranking-ranking bawah dan juga mungkin juga di laman kedua, ketiga dan seterusnya. Maka sekiranya itu berlaku, tentulah pelanggan-pelanggan ini kalau mereka mencari sesuatu maklumat, mereka akan pergi ke laman-laman web teratas. Jarang mereka akan pergi laman web yang kedua, ketiga dan seterusnya. Di dalam SEO ini ada satu lagi sub-strategi yang sangat penting, terutamanya kepada peniaga-peniaga yang menawarkan produk dan perkhidmatan khusus kepada penduduk sekitar mereka, iaitu local SEO. Local SEO ini pada masa kini ni semakin penting sebab semakin ramai dah orang-orang sekarang ini kalau mereka nak mencari suatu perniagaan, mereka akan menggunakan terma carian yang berfokuskan kepada tempatan. Sebagai contoh, mereka nak mencari plumber di kawasan mereka, mereka gunakan terma carian plumber near me ataupun plumber in Ipoh, plumber in KL dan sebagainya. Ini maka kalau anda sekali lagi, kalau anda ni peniaga-peniaga yang memang sasaran anda adalah pelanggan-pelanggan di tempat anda, pastikan anda gunakan strategi local SEO ini dengan berkesan. Pemasaran email pula adalah kita push mesej pemasaran kita ini kepada audiens-audiens sasaran kita. Jadi adakah pemasaran email ini efektif? Kalau anda semua tanya saya kata ianya efektif sebab percaya tak hampir semua orang ada email address. Jadi selagi email address itu ada, selagi itulah pemasaran email ini berkesan. Pemasaran kandungan pula adalah kaedah pemasaran di mana kita kongsikan kandungan-kandungan yang berguna kepada pelanggan-pelanggan sasaran kita ataupun pelanggan-pelanggan kita sendiri. Contoh paling mudah, kita kongsilah maklumat-maklumat yang ada informasi di YouTube, kita buat e-book, kita sediakan blog-blog artikel dan sebagainya. Jadi itu adalah dinamakan pemasaran kandungan. Jadi itulah sebahagian daripada strategi-strategi pemasaran digital yang paling biasa digunakan oleh ahli-ahli pemasaran dan perniagaan untuk menyampaikan mesej-mesej pemasaran mereka.
Jadi sebagai kesimpulan daripada video ini, ada dua benda penting yang perlu kita ingat dan kita lakukan, iaitu yang pertama, pastikan kita menggunakan lebih daripada satu saluran pemasaran. Yang keduanya, pastikan kita ni jangan terlalu menjual untuk mendapatkan pelanggan. Sebaliknya, kita kongsikanlah kandungan-kandungan yang bermanfaat kepada pelanggan. Itu penting untuk membina kredibiliti kita dan juga keyakinan pelanggan untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan kita. Jadi cukuplah untuk kali ini. Kalau anda nak belajar lagi tentang ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan pemasaran, sekali lagi saya menyeru anda untuk subscribe channel saya dan saya harapkan anda tonton video saya yang seterusnya.